Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita ambil attendance dulu. Muhammad Faris. Muhammad Faris. Muhammad Azril. Ada. Muhammad Khairul Aiman. Muhammad Arif. Ada, sir. Ajmat. Ada, sir. Hizal Imel. Muhammad Fauzan. Ada, sir. Khairul Fitri. Ada, sir. Wan Muhammad Luqman. Ada, sir. Muhammad Aizat. Muhammad Aiman. Ada, sir. Muhammad Faris. Ada, sir. Said Muhammad Adin. Ada, sir. Muhammad Haris. Ada, sir. Said Muhammad Firdaus. Wan Muhammad Afham. Ada, sir. Muhammad Syihabuddin. Ada, sir. Muhammad Daniel. Ada, sir. Vanishwari. Nur Atirah. Ada, sir. Ma'arif. Ada, sir. Muhammad Syafiq. Ada, sir. Muhammad Firdaus. Ada, sir. Ada lagi tak yang tak sebut? Tak ada. Alright. Okay. Oops. Lambat sangat loading ni. Sekejap Alright. Okay, untuk hari ni saya kena tunjuk sikit buku ni sebab dia banyak sangat table dengan figure yang kita kena refer lah. Okay, kita banyak kena refer figure dan table lah. Okay, so saya akan guna ni dengan slide kita lah. Okay. Alright, kita stop dekat members. Alright. Okay. Okay, sebelum kita start lecture, ada one announcement satu announcement. Hari Jumaat ni quiz kita akan buat quiz pada hari Jumaat. Quiz 1 kita tak pernah buat quiz lagi Quiz 1 kita akan buat on Friday. Okay, sebelum you all cuti beraya tu, kita akan buat dulu Friday waktu kelas lah. Waktu kelas pukul 3 hingga 4. Okay, 1 jam boleh siap kot. Okay, PM. So kita Friday yang ni berapa bulan 29 Okay, 29 kalam. Okay, using kalam lah. Okay, using kalam. Soalan daripada chapter ni lah. Okay, so topik
design of non-permanent, okay, non-permanent joint. Okay, so topik yang ni lah, topik yang sekarang kita belajar ni. Okay, so jangan lupa kuis 1 Friday pukul 3 sampai pukul 4 hari Jumaat ni lah, waktu kelas kita akan guna kalam lah. Okay, topik untuk chapter ni lah. Okay, and then chapter ni non-permanent joint ni tak akan masuk test 2. You all kan ada test 2 nanti. You all tak ada final lah. Untuk subjek ni tak ada final. So kita ada test 1 dan test 2. Test 1 kita dah, you all dah ambil. And then test 2 kita akan buat nantilah kemudian. Test 2 dia tak masuk, topik ni tak masuk kan. Dia akan start dengan topik selepas ni lah. Okay, permanent joint dan seterusnya. Alright, itu untuk quiz 1 lah. So tak ada kelas lah, hari Jumaat nanti tak ada kelas. Okay, cuma ada quiz sahajalah. Alright. Ada soalan tak untuk quiz? Ada apa-apa soalan untuk quiz? Alright. So kita, sorry? Quiz tu. Apa dia? Berapa soalan ada quiz? Soalan, sesuai lah untuk 1 jam. Soalan ada berapa saya pun tak tahu. Soalan pun tak buat lagi. Okay. Untuk 1 susah lah kalau soalan ada berapa. Kalau soalan senang saya bagilah 10 macam tu. Soalan susah bagi 1. Okay. But don't worry lah, within 1 hour. Alright. Okay, so saya remind again before we start. Saya remind balik. So untuk topik ni, our objective actually is to calculate the stress on bolt, on fastener lah. Okay, so kita punya objective actually nak cari stress. Okay, stress pada bolt lah. Sebab stress ni akan daripada stress ni kita boleh tahu sama ada you punya fastener ni akan fail ataupun tak kan. Kita nak compare stress. Okay, kalau stress dia melebihi maximum stress, then bolt ni ataupun fastener akan fail lah. Okay, so tapi nak cari stress, okay, in order to calculate the stress, okay, nak cari stress dia susah sikit lah untuk non-permanent joint ni. Nak cari stress, you kena dapatkan dulu load lah. Load. Okay. Sebab daripada load baru boleh kira stress. Stress equal to force ataupun load divide by area. Okay, untuk non-permanent joint ni, because dia involve joint. Okay, dia ada fastener and then dia ada members yang kita nak connect kan lah. Okay, contoh you ada 2 plate and then you nak connect kan. So plate tu adalah members. So yang and then you guna fastener untuk join. So you ada members dan juga fastener. So untuk kira load, you kena cari stiffness dulu. Okay, cari stiffness. So macam saya cakap tadi, bila you ada join, okay, let's say you ada member A dengan member B and then you ada fastener. Let's say you ada fastener macam tu. Okay, so dia involve dua parts lah. Ni fastener. Okay, fastener dengan member. Okay, so untuk stiffness you kena cari both lah. Nak kira load, sebelum you kira load you kena tahu what is the stiffness of the fastener dan juga what is the stiffness for the member. Okay, nak tahu stiffness kena faham dia punya terms. Term. Kena faham lah term ataupun terminologi lah. Terminologi dia. Okay, maksudnya apa itu total length, apa itu thread length, apa itu major diameter, minor diameter, thread and so on. Kena faham term-term tu dululah untuk kira stiffness. Bila dapat stiffness baru boleh kira load. Bila dapat kira load baru boleh kira stress. Ataupun dalam ni biasanya kita nak cari factor of safety lah. Okay, factor of safety. Okay, factor of safety, safety factor safety factor. Tapi safety factor ni biasanya based on stress. So that's why kita kena kira stress. Okay, itu dia punya laluan dia lah. Okay, so sekarang kita dah cover untuk terminologi. Okay, you dah faham apa itu thread length, apa itu grip,
apa itu lead and so on. Okay, and then stiffness kita dah masuk sikit, saya dah explain stiffness, macam mana nak cari stiffness untuk fastener. Okay, and then hari ni kita akan masuk stiffness for the members lah. Okay, members, and then kita akan masuk load dan juga stress ataupun safety factor. Okay, cuma dia complicated sikit lah untuk members ni, dia complicated sikit. Okay, nak cari stiffness dia. But don't worry, kita tak akan go details lah. Kita tak akan go details, tapi saya akan explain macam mana equation stiffness tu. Macam mana you dapat equation stiffness tersebut lah. Okay, tapi saya tak explain lah macam mana you derive that equation. Okay, joint member stiffness, clamp members contribute to the overall joint stiffness. Total joint member stiffness is given by, okay, so the stiffness for the members. Okay, let's say you ada 2 members. Macam tu, ada 2. Okay, so ni member 1, ni member 2. Okay, and then you connect dengan fastener. Okay, so total stiffness of the member diberi by km. Km ni adalah total stiffness of the members. Maksudnya total stiffness untuk member 1 dan member 2 lah. Okay, dia ada relationship dia equal to 1 over K1. K1 adalah untuk member 1 lah. Okay, plus dengan 1 over K2. K2 adalah member 2. Okay, so kalau you ada 3 member macam tu, 2, 3 ataupun ada 4. Okay, lepas tu you ada bowl. Okay, so you ada 1 member, 2 member, 3 dan 4. Okay, so you tambah je lah 1 per K3 plus dengan 1 per K4 macam tu. Okay, so sampailah berapa banyak member lah. K saya tulis KI lah. Kita tulis KI. KI tu numbers of members. Okay, itu dia punya relationship lah. Alright. Macam mana nak kira stiffness of the members? Okay, kita akan guna konsep frustum. Okay, frustum. Frustum ni adalah bentuk tu. Bentuk ni. Bentuk segitiga. Bukan segitiga ni. Bentuk trapezium ni. Bentuk trapezium ni kita panggil sebagai frustum. Okay, frustum. So ini konsep yang kita gunakan untuk kira stiffness lah. Kira stiffness. So kenapa bentuk trapezium? Okay, bentuk trapezium ni adalah sebenarnya adalah based on investigation by the researcher lah. Ada dia macam ni sebelum ni ada researcher yang buat kajian berkenaan dengan stress. Dia nak kira stiffness, tapi dia measure stiffness tu based on pressure distribution. Okay, pressure distribution ataupun stress distribution lah. So they found that pressure distribution pada fastener, okay, pada fastener bentuk dia adalah bentuk frustum macam ni. Okay, bentuk trapezium. So daripada sinilah dia boleh kira K. Okay, tapi bentuk ni actually represent the stress distribution, pressure distribution. Okay, bentuk ni adalah pressure distribution. Okay, dia represent pressure distribution lah. Distribution pada non-permanent joint. Okay, tapi daripada distribution ni, okay, so they develop the value of stiffness. Okay, maksudnya stiffness tu equation for the stiffness dia derive based on the pressure distribution. Okay, so the pressure distribution dia berbentuk frustum lah. Okay, frustum ni bentuknya ni Okay, saya harap you boleh. Okay, so if you look on in details, saya tak nak derive what is the dx, what is the t, apa semua tu itu bagi engineering student lah. Okay, tak perlu you all tahu lah. Tapi you all kena faham lah, bentuk ni adalah represent the pressure distribution. Okay, so if you look at on this triangle, okay, which is from frustum lah, from frustum. Okay, you tengok ni. So you analyze, you ada satu trapezium ni dia membentuk, kalau you extrapolate dia, so dia membentuk satu triangle lah, di mana kita boleh represent alpha lah, angle alpha. Okay, dia half of the angle tu lah. Okay, yang ni kita panggil alpha. So angle ni kita panggil sebagai
apex angle. Okay, apex angle. Alpha alpha. So bila researcher ataupun previous researcher lah previous researcher dia buat kajian, okay, dia buat investigate, they found that the alpha ni is in between, the value of alpha is in between 22% hingga 33%. Okay, dia berubah sama ada daripada 22 hingga 33, depends. Dia bukan berubah, maksudnya bergantung kepada jenis fastener lah. Cuma to make it simple, dalam buku textbook you tu kita akan guna 30%. 30 degree. 30 degree untuk alpha. Okay, kita guna 30 degree untuk alpha. Alright. So daripada frustum ni, okay, so dia derive lah, dia orang derive, tak perlulah tahulah macam mana. Kalau you nak tengok, you boleh tengok textbook macam mana dia orang derive. And then finally they found that the K ataupun the stiffness is given by this equation. Okay, the stiffness is given by equation yang saya bulatkan tu lah. Ini adalah stiffness untuk members lah. Tapi yang K ni dia represent untuk one frustum je baru. So kalau dalam gambar rajah A tu, so yang value K ni dia represent untuk frustum yang atas ni sahaja. Okay. So kalau frustum yang bawah ni another K lah. K ni another K lah. Ada K2 pula. Okay, yang ni K1. Okay. So equation ni untuk setiap frustum lah. Kalau you ada dua material, you kena buat untuk K pertama and then yang frustum yang kedua, K yang kedua. Ni K1. Okay. Dia complicated sikit lah. Complicated. Tapi tak ada susah pun. Nanti kita tengok contoh. Alright. So apa lagi? Okay. And then ataupun equation yang atas ni, yang mana ni? Equation yang kita yang tadi, K yang untuk stiffness ni, dia boleh juga represent by this equation. Kita boleh juga represent by this equation lah. Tapi yang ni adalah based on empirical relationship lah. Okay, empirical model. Okay, empirical model ni apa Empirical model ni adalah based on experiment based on experiment, so dia dapat relation ni lah. Okay, sebagai contoh okay, daripada buku you all tu, yang ni. So dia plot data eksperimen. Okay, someone dia plot data eksperimen and then dia buat apa tu? Dia buat dia modelkan value eksperimen tersebut lah. Contoh yang paling senang, kalau you all ada axis Y, axis X and then let's say data eksperimen dia macam ni. So you boleh draw straight line. So line ni you boleh represent by Y equal to mx plus c kan. Mx plus c. So sama juga untuk case ni. Okay. So someone previous researcher dia plotkan value experiment. Okay, dia plotkan value experiment and then dia draw fitting line lah. Okay, fitting line. And then line ni, okay, line tu can be represent by this equation. Okay, this equation. So ini actually is the fitting line lah. Okay, fitting line. Okay, this is actually fitting line from the experiment data. Okay, fitting line of experimental data. Okay, so apa value A dengan B? A dengan B you boleh dapat daripada table 8.8 lah. Boleh dapat daripada table 8.8. Okay, which is ni. Okay, so you boleh dapat lah value A dengan value B untuk different material lah. Okay, different material, different value constant A and B. Okay,
Saya tak tahulah you all faham ke tak. Dia complicated sikit. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan tak? Yes. Yang ni lah basically yang ni. Basically guna formula yang ni. Yang ni kalau you ada experimental data lah, ada data. Okay, ataupun dia bagi value A dengan B. Okay, and then you boleh guna straight away guna equation yang tu lah. Okay, equation ni you boleh guna kalau dia bagi A dengan B lah. Okay, kalau dia tak bagi, kena guna yang ni lah. Ini basic equation dia. Okay, basic equation. Alright. Okay, cuma saya lupa nak bagi tahu you all. Okay, kita tengok dulu details Okay, 0.557, okay, 0.577, okay, pi, okay, E adalah yang modulus. Okay, E is yang modulus. Okay, D adalah major diameter. Ni D ni adalah major diameter ya. Okay, major diameter. T is the thickness. Okay, T is the thickness. Okay, thickness of the frustum. Okay, T ni adalah thickness frustum frustum, and then D ni, okay, so D ni sama dengan 1.5 D, okay, ataupun D ni actually adalah diameter of ataupun washer diameter. Okay, capital D tu adalah washer diameter. Okay, washer diameter ataupun sama dengan 1.5 kali D lah. Okay, normally 1.5 kali diameter lah. Okay. And then D, okay, itu saja. Okay, so you perlukan value thickness, frustum, major diameter dengan washer diameter. Okay, ataupun dia washer diameter ni you boleh dia punya apa tu? Approximation je lah. Okay, approximation dia adalah 1.5 kali dengan major diameter. Alright. Dia atau washer diameter atau kita panggil sebagai outer diameter of frustum. Okay, outer diameter of frustum. Maksudnya ni value ni. Value yang ni. Oops. Tu yang saya hijaukan tu. Ini adalah D. Okay, tapi normally dia sama dengan washer diameter lah. Okay, tapi sebenarnya value dia yang lebih tepat yang ni lah. Yang ni yang lebih tepat yang ni. Alright. So kalau frustum you macam ni, contoh saya bagi je contoh. Okay. Macam tu frustum. Frustum ni dia always symmetry saya lupa nak beritahu. Frustum ni dia always symmetry. Okay, dia adalah symmetry. So kalau you all consider frustum yang ke atas ni, so ini adalah dia punya D. Okay, yang ni dia punya D lah. This is capital D. Okay, tapi kalau you analyze frustum yang bawah ni, yang bahagian bawah ni, ini nombor 1, nombor 2. Okay, frustum yang kedua. So frustum yang kedua dia punya D dia yang ni. Yang ni adalah dia punya capital D. Okay, jangan ambil atas pula. Okay, itu adalah dia punya capital D. Okay, sometimes kita pecahkan frustum ni kepada beberapa bahagian. Contoh macam ni contoh macam ni. Okay, so yang ni 1, ni 2, ni 3. So untuk case ni, untuk frustum pertama, yang ni dia punya D. This is capital D. Untuk frustum yang kedua, ni dia punya D. Ni dia punya D. Untuk frustum ketiga, ni dia punya D. Okay. Boleh? Ada soalan? Kenapa dia boleh jadi pecah 3 bahagian itu? Nanti kita tengok contoh. Sebab apa jadi macam tu. Nanti kita bagi tengok contoh.
Okay. Kita tengok contoh. Alright. Okay, kalau tak ada soalan kita tengok terus lah, straight away tengok contoh. Okay, saya tak kira balik lah saya explain saja macam mana kita nak kira. Alright, so as shown in figure 817A, two plates are clamped by washer face 1/2 inch 20 UNF. Okay, tak apalah dia guna matrix, dia guna matrix tak apa. But normally kita akan guna dia guna American standard. Okay, normally kita akan guna matrix lah. Okay, ataupun SI unit Okay, yang ni dia guna American inci Okay, never mind. So 1/2 inch 20 UNF. Okay, cumanya you all sekarang saya harap you all dah pandai baca ni lah. Okay, 1.2 ni adalah diameter, 20 ni adalah number of pitch per inch maksudnya dalam 1 inci ada 20 pitch So UNF ni adalah unify, so F ni adalah fine. Okay, fine track. Okay, saya harap you all boleh baca lah at least 1/2 inch ini adalah dia punya panjang lah. Okay, dia punya length total length. SAE grade 5. Okay, grade 5 ni apa? Grade 5 ni maksudnya dia punya grade number lah. Grade number ni represent dia punya strength Okay, represent dia punya strength. Okay, grade 5. Okay, kalau you all nak tengok saya bagi contoh. Mana dia? Ni macam ni. Okay, so grade 5. So kita tahulah dia punya strength berapa. Okay, dia punya proof strength, okay, tensile strength and also. So dia ada grade-grade lah. Kalau SAE ni dia punya standard standard. Okay, dulu kita belajar minggu pertama ada standard document. So SAE ni one of the international standard lah. So kalau grade 5, okay, dia represent different strength lah. Okay, yang ni dia punya head marking lah. Head marking tu maksudnya kat bowl tu ada bentuknya ni itu saya dah beritahu kan. Ada different bentuk pada head tu represent the grade number lah. Okay, grade number dan juga dia punya strength. Okay. Alright. Each with a standard 1/2N steel plain washer. Okay, ini adalah grade untuk washer lah. Okay, grade washer you boleh tengok dalam appendix lah. Okay, appendix berapa appendix 31 kot. Okay, boleh tengok washer punya. Daripada grade ni kita boleh tengok dalam table dia punya thickness lah. Okay, so soalan dia adalah determine the member spring rate km if the top plate is steel and bottom plate is grey cast iron. So kita ada dua material kat sini. Okay, yang ni adalah steel. Okay, steel. Yang kedua adalah cast iron. Yang ni adalah cast iron. Okay, cast iron. Okay. Itu sebab kita kena pecah actually dua material yang berbeza lah. Okay, ataupun thickness yang berbeza. So kita kena pecahkan thruster tu. Alright. And then soalan kedua using the okay, yang tu tak abaikan. Okay, kita try buat yang pertama sahaja pertama. Yang kedua, ketiga, keempat tu you boleh tengok nanti kemudian. Okay, so okay, daripada sini okay, so apa so? Okay, okay, so daripada table, okay, daripada table A32, okay, kita boleh tengok thickness for the plain washer plain washer kita boleh refer pada A32, so 1/2N. Okay, so kalau saya buka ni table A31 okay, table A31. Dia complicated sikit lah. Yang non-permanent joint ni dia banyak refer kepada table lah. Dia kena practice banyak sikit lah. Saya nak spend masa banyak sangat kepada sini pun susah juga. Okay, 1/2N. Mana dia? 1/2 ke 1/2 tadi? 1/2N. Okay, 1/2N. So yang ni 1/2N adalah yang ni.
Okay, so you boleh tengok thickness. Okay, thickness of the washer is 0.095 inch ya. Inch. Okay, so that's why you dapat 0.095 inch. Okay, so kalau you draw, you boleh draw macam ni lah. Okay, tak apa. And then the frasta extend halfway into the joint, the distance. Okay, so kalau kita draw, okay, cara dia adalah, okay, you all ada fastener macam tu, and then you all ada washer. Ni adalah washer. So washer ni adalah 0.095 inch ya. Inch ya. Inch. Okay. And then given plate number 1, okay, and then you all ada plate, okay, plate yang plate steel plate steel plate ni adalah 1/2, so 0.5 inch. Okay, and then another plate, okay, another plate cast iron, okay, dia punya thickness dia adalah 0.75. Okay, and then adalah bowl bowl macam tu Okay, so kalau kita tengok grip, kalau kita, and then ada nut lah, ada nut. So kalau kita tengok grip area, okay, washer, okay, untuk frustum ni dia termasuk sekali dengan dia termasuk sekali dengan washer dia termasuk dengan washer. So you kena measure daripada sini sampai sini untuk tinggi frustum. Okay, frustum ni yang ni nanti, okay, dia punya tinggi tu termasuk dengan washer sekali. Okay, termasuk washer So tinggi dia tu adalah actually adalah 0.095 plus 0.5 plus 0.75. Okay, so you dapatlah 0.5 plus, okay, you all dapat tinggi dia tu berapa? Okay, boleh tekan calculator lah. Okay, so you all akan dapat tinggi frustum total frustum punya height 0.6725 kali 2, 1.345. So dapat 1.345. And then tadi saya bagi tahu frustum ni adalah simetri simetri. So kalau tengah-tengah ni half of the frustum, okay, kalau half of the frustum adalah ini 0.6725. Itu adalah half. Okay, 0.6275. Sorry, 6725. 6725. Okay. So kalau saya lukis frustum tu maksudnya daripada sini sampai saya ambil warna lain warna hitam. So frustum you tu daripada sini sampai ke bawah sikit. And then situ. Okay. So you can tengok yang symmetry plane tu dekat bawah ni. Okay, sebab apa? Sebab dia punya tinggi frustum, dia punya half of the frustum adalah 0.6725. Okay. So kalau you all tengok tinggi, kalau apa tu? Kalau tinggi ni baru 0.5, dia tidak berlaku di tengah-tengah dia tidak berlaku di tengah-tengah ni. Maksudnya half of the frustum tu bukan berada di tengah-tengah plate. Bukan berada di in between plate, sebab in between plate tu adalah 0.5 plus 0.095. Okay, baru 0.595. Okay, so tapi frustum tu dia punya thickness adalah 0.6725. So dia slightly lower lah. Okay, so disebabkan oleh itu, okay, disebabkan itu, you kena buat 3, untuk case ni you kena kira 3K. 3 stiffness. Okay, so stiffness yang pertama yang ni, okay, frustum yang pertama untuk kira K, ini adalah K1. And then you all kena kira K2. K2 yang ni, K2. And then yang ni akan jadi K3.
Yang ni adalah K3. Okay. Boleh faham tak? Semua senyap dah ni? Ha? Ke saya yang rasa benda ni complicated? You orang rasa senang je? Okay. So, yang lain tu you all buat lah. Yang maksudnya untuk, okay, let's say sekarang kita ada 3 frustum. Okay, kita ada 3 frustum. Frustum pertama. Okay, and then frustum yang kedua. And then frustum yang ketiga. Okay, frustum yang ketiga. Okay, so you analyze lah satu-satu. You analyze satu-satu. Untuk for example, analyze dulu frustum yang pertama. Okay, analyze dulu frustum yang pertama. So yang ni lah dia punya D Ni dia punya D. Okay, ataupun ni sama dengan 1.5 small d. Okay, major diameter. Okay, so kalau you all tengok ni, okay, ini adalah K yang pertama. Ini adalah K yang pertama, K yang kedua dengan K yang ketiga. Okay, sama juga. Okay, yang K yang pertama, frustum yang atas ni, and then middle frustum, K2, K3, frustum yang bawah. Okay, and then just masuk value je lah. 0.557 kali dengan pi, and then kali dengan 30. 30 ni apa 30 ni dia punya E yang modulus yang modulus. Okay, and then kali dengan 0.5. 0.5 ni apa? Mana equation dia tadi? 0.5 ni adalah major diameter. Okay, major diameter dia 0.5. Okay, mana dapat 0.5? Ni lah 1.2 ni. 1.2 ni kan major diameter. Okay, alright. So, and then 1.155 kali dengan, ini adalah thickness. Okay, thickness frustum lah. Untuk case ni adalah dia punya thickness. Okay, thickness dia. Alright, and then 0.75 ni apa? Oh, dia punya D. Okay, 0.75 ni adalah capital D lah. Capital D yang ni. 1.5 kali 0.5 lah basically. Okay, dia punya small d ni adalah 0.5. So D equal to 1.5 kali dengan 0.5. So dapat 0.775. Okay, and then 0.5 adalah major diameter and so on. So masukkan dalam equation je lah dapat ini. Okay, untuk yang kedua, okay, frustum yang kedua, sama juga masukkan value semualah, masukkan D, masukkan T and so on lah. Untuk case ni yang untuk case yang kedua, frustum yang kedua dia adalah cast iron tadi adalah steel. K1 ni adalah steel. K2 ni dah masuk dalam cast iron. So cast iron dia tukar dia punya D, dia punya yang berubah adalah yang modulus lah. Okay, yang modulus E E dia berubah. And then thickness and so on lah. Okay, thickness check lah. Thickness untuk frustum yang kedua. Ni adalah thickness untuk frustum yang kedua. Dia punya D mana D? D untuk frustum yang kedua. Yang ni ni D D panjang ni, Okay, dia punya D yang ni Okay, jangan ambil yang atas pula. Alright. Dan yang ketiga, okay, sama juga yang ketiga. Yes. So, sir, ini untuk dapatkan D tu daripada trapezium shape tu, ambil yang pendek Ambil yang pendek, betul. Ambil yang pendek. Lepas tu Kalau frustum tu terbalik, ambil yang pendek. Okay, lepas tu dia K ni dia maksudnya setiap satu lapisan ke? Maksudnya satu plate besi. Setiap frustum. Sebenarnya dia setiap members. Sebenarnya K ni untuk setiap members. Tapi kita tak boleh kira nak member ni. Contoh macam ni kan. Apa equation yang you boleh guna untuk kira K untuk member yang pertama ni? Okay, let's say lah yang untuk steel. Yang ni bawah ni cast iron kan.
cas air kedua, ni yang pertama. Okay, sepatutnya dia sebenarnya 1 per K member sama dengan 1 per K1 K steel tambah dengan 1 per K2. K2 ni untuk cast iron lah. Tapi macam mana nak kira stiffness tu? Macam mana nak kira stiffness tu? Tak boleh. Kita tak ada cara nak kira stiffness. So cara yang engineer ataupun researcher propose adalah dengan membuat Frustum concept ni. Dia guna Frustum concept. Tapi Frustum concept ni dia tidak, dia macam ni dia bukan straight away boleh kira stiffness material tersebut. Macam mana nak cakap? Okay, kalau you all ada equation yang boleh kira terus stiffness untuk material steel dengan cast iron, then ada dua sahajalah K. K untuk steel dengan K untuk cast iron. Okay, malangnya tak ada cara. Kita kena buat konsep Frustum. Okay, konsep Frustum. So bila ada Frustum ni, dia jadi bergantung kepada Frustum lah, berapa banyak Frustum yang ada. Kalau ada 5, K tu jadi 5 lah. Kalau ada Frustum tu ada 6, dia jadi 6 lah. Tapi tak semestinya bila ada 6 tu maksudnya ada 6 material, bukan. Okay, tidak bermaksud begitulah. Boleh faham tak? Susah lah nak explain. Siapa yang tanya tadi? Tanya balik. Tanya balik. Apa soalan dia? Ke you tak faham apa yang saya cakap? Faham kot, lebih kurang lah. Okay. Kalau face to face saya senang sikit nak tengih je, tapi kalau yang ni susah betul nak explain dia. Tapi yang you kena faham, maksudnya kalau you ada equation yang boleh cari stiffness pada material tu straight away, okay, ada 2 K sajalah, K steel dengan K cast iron. Okay, tapi tak ada. So kita kena guna konsep Frustum. So berapa banyak K tu bergantung kepada berapa banyak Frustum lah. Banyak Frustum. So Okay, kiranya apa yang menyebabkan dia jadi bagi 3 bahagian tu? Maksudnya macam dalam gambar DA okay, tu. Contoh. Okay, contoh macam ni. Okay. Saya mungkin you tak nampak lagi. Okay, right. Okay, contoh you ada 2 material. Satu material and then 2 material. Okay, material yang kedua. Okay, Frustum dia mesti simetri. Kena faham Frustum simetri. Contohlah thickness yang ni adalah 10 mm for example. Yang ni stiffness dia adalah 20 mm. Saya abaikan washer dulu. Okay, washer saya abaikan dulu. Okay. So thickness, total thickness dia adalah 30 Total thickness ada 30. Frustum ni dia mesti simetri. Okay, Frustum ni dia mesti simetri. So kalau simetri, Frustum tu mesti bentuk dia macam tu. Okay, So setakat kiranya dari 30 tu bagi 2 lah, dapat 15. Yes. Okay, sebab tu. Itu yang nampak faham dah kan? Okay. 15, yang ni 5, ni pun mesti 15. Ni tak masuk washer lah. Okay, kalau masuk washer, you kena consider juga. Okay, so bila jadi macam ni, you tak boleh ambil yang ni sebagai satu Frustum, yang ni. You tak boleh ambil sebagai ni satu Frustum. Okay, ataupun saya warnakan warna hijau. Warna lain, warna biru. You tak boleh kata ini satu Frustum. Sebab apa tak boleh? Sebabnya dia masuk ke dia masuk material lain. Material lain. So properties dia lain. Ni material 1, ni material 2. So properties dia lain-lain. Yang modulus dia lain kan? E dia lain. E ni pun lain. So you kena pecahkan lah. Ini 1. Okay. Maksudnya you kena pecahkan. Ini jadi satu Frustum. Okay, ini jadi satu Frustum. Okay, yang ini jadi satu Frustum. Padahal, ini satu Frustum. And then yang bawah ni satu lagi Frustum. Okay, tapi Frustum yang kedua dengan ketiga ni yang ketiga, ni yang kedua, dia material yang sama. Okay, dia material yang sama, tapi you tak boleh combine sebab dia bentuk dia dah tak jadi bentuk trapezium. So that's why kena pecah jadi 3. Okay.
Jadi bergantung pada keadaan lah, bergantung keadaan. Tapi kalau material yang atas ni material yang sama, ini steel. Yang ni cast iron. Yang ni pun steel. Okay, maksudnya material sama. Yang itu steel. Then tak payah pecahkan lah. Kalau case macam ni, you tak payah pecahkan. You terus ambil yang ni sebagai satu thruster. Yang ni sebagai satu lagi thruster. Yang bawah satu, atas satu. So ada dua saja thruster. Sebab material yang sama. Material yang sama. So dalam equation tu you masuk E yang sama, nilai yang sama. Cuma thickness dia akan berbeza lah. Okay. Thickness dia berbeza. Boleh faham tak? Boleh sir. Okay. Tak habis kita punya lecture ni, saya rasa. Okay. So macam itulah. Okay, untuk case ni sebab dia material berbeza, so you kena pecah pada 3. Okay. Bila dapat K1, K2, K3, okay, you masukkan dalam equation ni lah. Equation yang asal ni. Mana equation dia? Masukkan dalam ini equation ni. Okay. Masuk dalam equation ni. Okay, you dapat 1, 2, 3 and then untuk cari total stiffness gunakan equation tu. Okay. So you all dapat lah yang ni. Okay. So ini actually adalah K1, ni adalah K1 actually. Ni ni value K1, ni value K2, ni adalah value K3. So dapatkan Km. Okay. Total stiffness. Alright. So kalau you all tengok question C ni dia suruh guna yang eksperimen punya lah. Dia bagi value A dengan B. Okay, dia bagi data daripada eksperimen, constant A and B. So you boleh guna equation yang untuk eksperimen ni, based on eksperimen ni. Okay, kalau dia bagi value A dengan B, then straight away guna equation tersebut lah. Okay, untuk kira stiffness of the members. Okay, settle yang tu. Ada soalan? Kita nak masuk preload dengan bowl load. Okay, sekarang kita dah kira kalau basically kita dah tahu macam mana nak kira ni tadi ya. Okay, kita dah tahu terminologi, kita dah cover, and then stiffness kita dah cover untuk fastener dengan member. So sekarang kita nak masuk load pula. Macam mana nak kira load. Alright, ada soalan tak setakat tu sebelum kita masuk load? Yes. Ya, mula dalam table. Ada dalam table. Table A17. Sekejap A17 yang saya. A17. A17 ke? 16. Bukan A17. Yes, yang ni lah. A20, A21, A20, yes. A20 sampai A22, 23. Daripada table lah, daripada table. Okay, so untuk our case, still. Okay, for our case, still. ASTM number ni adalah cast iron tensile strength. Okay, jawapan dia daripada table lah, Okay, kena check table lah. Bottom plate adalah grey cast iron. Okay, sepatutnya biasa dia akan bagi dia punya dia punya grade lah, grade. Okay, untuk cast iron ni grade apa, untuk steel ni grade apa. And then you kena refer table lah from the appendix appendix 20 sampai berapa tadi. Alright, boleh. Siapa tanya? Aizat. Okay, daripada table lah basically. Okay, tapi sepatutnya dia bagi dia punya heat treatment dengan grade dia. Alright. So kalau tak ada,
kita akan masuk load pula load, preload and also bool load. Okay, so sama juga yang ni kita kena faham dululah apa itu preload, apa itu bool load. Okay, so kita baca dulu clamping force or preload. Okay, clamping force or preload. Okay, so preload tu adalah clamping force clamping force. Dia punya simbol adalah Fi, has been applied by tightening the nut before external load is applied. Okay, so maksudnya let's say you ada plate you ada plate, you ada members and then you ada fastener. Okay, and then of course you ada bolt you ada nut you ada nut. Okay, yang ni adalah bolt. Okay, ni bolt okay, and then ataupun fastener. So bila you nak joinkan dua members ni, okay, member 1 and also member 2, so you akan ketatkan nut ni lah. Okay, you akan tighten the nut lah. Okay, you akan tighten the nut tighten the nut. So apa yang berlaku bila you ketatkan nut tersebut, member ni akan mengalami compression. Okay, so members yang you nak join tu dia akan mengalami compression. Tapi fastener akan mengalami tension. Fastener akan mengalami tension. So sebab you compresskan member tersebut, so member tersebut dia ada reaction lah. Reaction tu dia tolak balik bolt tersebut. Okay, dia tolak balik. So bolt adalah dalam tension, members adalah dalam compression. Okay, itu yang pertama. So bila you tadi saya bagi tahu bila you ketatkan nut tersebut, dia ada force lah, ada force pada member dan juga force pada fastener. Yang tu kita panggil dia sebagai preload. Okay, itu kita panggil sebagai preload. So maksudnya you tak apply apa-apa lagi, you tak apply force apa-apa pun lagi. Okay, tapi disebabkan you ketatkan nut tersebut, okay, dia akan member tersebut ataupun fastener tersebut akan subject to the preload. Okay, dia ada ataupun kita panggil sebagai clamping force lah. Even though you tak apply apa-apa pun lagi. Okay, baru ketatkan nut tapi dia dah ada force dalam fastener tersebut dan juga pada dalam member tersebut. Alright. So preload, simbol dia adalah simbol untuk preload adalah Fi. Okay, and then P adalah simbol untuk external load. Yang ni barulah kalau load you apply. Okay, apa itu external load? External load tu adalah load yang you apply. Okay, let's say you apply load kat sini. Okay, you apply load. Okay, so external load yang ataupun load yang you apply tu kita represent by simbol P by simbol P. Okay, itu maksud dia. Itu adalah P. And then PB. Apa itu PB? Okay, so bila you apply load P, bila you apply load P, so load tu bukanlah totally pergi kepada fastener bukanlah dia totally took by fastener. Dia bukan load tu bukan totally fastener yang support. Okay, so member akan ambil sikit, fastener akan ambil sedikit. Okay, ataupun bolt, kalau case ni bolt tu dia akan ambil certain portion and then member tu pun akan ambil certain portion lah. Certain portion. Boleh faham Boleh faham contohlah dalam satu rumah ni ada 5 orang and then kita bagi beras untuk satu rumah tersebut. So beras tu ada 5 orang, so dia akan ada certain dapat so orang yang pertama dapat certain portion lah. Setiap orang akan dapat portion yang tertentu lah, tapi dia bukan half dia bukan half. Maksudnya kalau load tu 100, bukan 50 pergi kat fastener, 50 pergi ke members, bukan macam tu dia bergantung pada stiffness lah. Okay, siapa stiffness yang tinggi, so dia akan ambil load dia lebih tinggi lah. Okay, you all faham ke saya cakap ni? Sekejap Okay, contoh.
copy. Paste. Okay, contoh Okay, bila you apply load P, okay, let's say lah P ni, let's say ini let's say P ni adalah 100 kilonewton. Okay, so bowl ni, okay, bowl ni dia akan ambil certain portion, maybe dia ambil 70 kilonewton. Okay, and then member ni dia akan support certain portion, maybe 30 newton. So total 100 lah, total 100. So 100 ni bukan pergi kepada bowl semata-mata lah. Dia akan pergi pada member sikit, dia akan pergi kepada bowl sedikit So value ni bergantung kepada apa? Bergantung kepada value ni bergantung kepada stiffness. Bergantung pada stiffness. Alright. Itu yang kedua. So PB ni, so simbol PB ni represent portion of P carried by bowl. Berapa banyak P yang dibawa oleh ataupun di support oleh bowl. And then PM ni adalah Perdana Menteri, PM ni adalah portion of P carried by clamp members. So ini adalah force yang carried by the members. And C apa C? C adalah fraction of external load P carried by the bowl. By the bowl. Maksudnya C ni adalah portion lah. C equal to maksudnya P equal to PB divide by P lah, ataupun sama dengan PB divide by PB plus PM. Itu C. Maksudnya berapa persen? Berapa persen? Bukan persen lah, berapa fraction? Berapa fraction of the external load P carried by the bowl. Itu C. Panjang lagi cerita ni. Alright. Tadi saya kata C adalah PB. Ataupun C ni yang lebih tepat lah. Mungkin saya ni salah sedikit. Yang ni mungkin saya salah. Saya padam dulu yang ni. So yang lebih tepat di C tu adalah kita boleh tulis based on stiffness. So stiffness of the bowl, stiffness of the bowl divide by total stiffness. Kita tulis dalam bentuk stiffness lah. Kita kena tulis dalam bentuk stiffness. So itu adalah C. So kita boleh tulis PB, load carried by bowl equal to C time P. So P adalah total load. Total ni adalah total load. C ni adalah dia punya fraction lah. Fraction. So PB ni adalah load carried by bowl. So PB ni adalah berapa load yang pada bowl lah. Load yang subjected to bowl. And then C adalah fraction, which is yang ni. And then P adalah total load. So daripada situ kita boleh tulis untuk PM load pada members adalah 1 minus C time dengan time P. Time P. Ini baru kita consider external load. External load. Preload kita tak consider lagi tadi. So kalau nak cari total force pada bowl, yang ni adalah FB adalah total force. Total force pada bowl, kita kena tambahkan force yang disebabkan oleh external load plus dengan preload. Preload. Ataupun kita boleh tukar sebagai PB, kita boleh tukar pada CP plus dengan FI. FI ni adalah preload. Untuk total force pada members pula, untuk pada members FM, dia sama dengan PB load due to the external force minus FI. Sebab apa minus? Sebab dia adalah compression. Dia punya preload adalah compression. Pada member preload dia adalah compression. So dia minus lah, minus. So PM ni kita boleh tukar lah. PM ni kita boleh tukar yang ni. PM ni kita boleh tukar. So dia jadi 1 minus CP
and then minus Fi. Okay, Fi. Okay, so yang saya highlight tu yang equation yang penting-penting lah yang saya highlight tu yang penting-penting. Yang atas-atas tu you boleh abaikan lah. Okay, yang ni semua yang penting lah. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Pening lah you all. You all okay ke tak okay? Ke you all confused ke? Apa dia? Okay je? Mudah Okay. Saya pun okay juga. Okay, example ni you boleh tengok lah nanti Kemudian, boleh tengok kemudian. Okay, sekarang kita nak tengok bold talk pula. Bold talk. Talk pula. You all pernah dengar pasal talk range tak? Pembuka apa tu, kita kalau kita nak buka skru kita akan guna apa tu macam pelayar spanner. Okay, spanner. So ataupun dia ada yang apa tu yang boleh measure torque nak ketatkan skru So normally kalau kita nak ketatkan skru ataupun kita nak ketatkan fastener ni, kita akan apply torque. Okay, kita akan apply torque. So preload ni adalah force yang subject to the fastener, tapi kita tak boleh measure actually susah nak measure preload ni. Okay, yang kita boleh measure adalah torque. Bila you ketatkan skru ataupun ketatkan nut, so you boleh measure actually dia punya torque. Okay, you apply torque actually sebab you pusing you pusingkan nut tu, actually you apply the torque. Okay, so sebenarnya yang torque range you boleh measure. Contohlah, saya bagi contoh. Dia panggil torque range Okay, biasa nampak kan ni. Biasa nampak je sir. Biasa nampak. Kita boleh set top berapa kita nak untuk ketatkan. Betul. Okay. So bila you ketatkan skru ataupun you apa tu ketatkan nut so you boleh measure lah actually torque berapa torque yang you apply. Okay. Tapi preload tu you tak boleh measure. So dalam slide ni ini adalah equation you nak relate kan antara torque dengan preload. Okay, ni ada relationship lah between torque dan juga preload. So once kalau in reality kalau kita guna this kind of equipment torque range ni, kalau you guna ni you dapatkan torque, and then basically kalau you guna you apply this equation, you boleh kira lah berapa preload. Okay, berapa preload. Okay, sebab dia ada relationship between torque dan juga preload. Okay, once you tahu torque, so you boleh tahu berapa preload. Okay, Fn. So relation dia itulah adalah dia punya relationship ni. Ni dia punya relationship lah. Bla 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 bla. Okay. Tapi saya tak nak derive lah. Tak nak tunjuk kat you macam mana nak dapat ni. Okay, buang masa. Cuma apa yang you perlu tahu adalah kita ada relationship. Okay, ada equation yang relate between torque dan juga preload. So preload ni kita tak boleh nak measure, tapi kita boleh measure torque. So torque ni daripada the value torque kita boleh measure preload. Okay, so preload ni F ni dia punya relationship lah, panjang lah. Relationship dia panjang sikit lah. Okay. Okay, so kalau walaupun dia panjang, okay, tapi yang belah dalam ni, equation yang belah dalam ni, yang ni sampai ni, mana ini, yang ni kita boleh represent sebagai constant value lah. Okay, ini adalah K. Kita boleh represent sebagai K. So equation ni dia akan jadi, okay, daripada equation ni kita boleh simplify kepada T equal to K F I D. Okay, so K ni yang saya bulatkan warna merah tu adalah K. Kita boleh katakan ini adalah K. So kita boleh tulis equation tu sebagai T equal to K F I D. Okay, F I D. Okay,
So K ni ada dalam table. Okay, value K ada dalam table. So table 815. So kita tengok table 815. Okay, kalau kita tengok table 815. 815. Okay, so dia ada value K. So tak perlu kira lah. Tak perlu kira sebab kita ada value K dah. Ini boleh dapat terus lah. Okay, bergantung kepada dia punya condition lah. Kalau you ada lubricant, okay, you bubuh lubricant pada bowl, berapa dia punya K. Okay, kalau different condition lah. Saya pun tak faham juga apa condition ni. Okay, you all boleh tengok lah apa maksud dia lah with brown ball band grip nuts and so on. Okay, so itu adalah value K. Okay, so K ni basically boleh dapat daripada table. So D ni adalah dia punya major diameter. So you boleh dapat straight away kira dia punya preload. Okay, berapakah preload. Okay, daripada preload nanti you boleh buat analisis, boleh kira stress dan dia boleh tengok sama ada bolt tersebut akan fail ataupun tidak. Okay, yes, ni ini tadi table 815 lah untuk value of the K. Alright, sikit lagi. Okay, safety factor. Okay, safety factor. Tadi saya cakap untuk stress ataupun safety factor. So, safety factor dia basically ada 3 safety factor lah. Saya pun tak faham kenapa dia ada 3. Okay. Okay, satu adalah NP, satu adalah NL, satu adalah NS. Okay, NS. So, NP ni adalah safety factors, safety factor against proof strength. Okay, proof strength. Maksudnya you kira safety factor ataupun equation untuk safety factor ni dia based on the proof strength lah. Based on proof strength. Maksudnya kalau dia lebih pada proof strength, maksudnya kita assume fastener tersebut fail lah. Okay, fastener tersebut fail. Okay, ada satu lagi safety factor, dia adalah based on against ataupun based on maximum load. Okay, ataupun proof load. Proof load. Okay, kita represent bagai as a NL. Satu lagi adalah against separation. Okay, separation ni maksudnya fail terus lah. Fail terus, member tersebut fail terus. Okay, based on separation. Macam mana nak beritahu okay, atau strength of material dulu you ambil dengan siapa ya? Strength of material. Okay, kalau dalam strength of material kita ada cakap pasal safety factor of safety sekejap Okay, sekejap. Mana dia? Ini ikut. Factor of safety. Factor of safety. Mana factor of safety? Concept of stress. Okay, yes. So kalau you all dah belajar sebelum ni, you all dah belajar pasal safety factor dalam solid mechanics solid mechanics ataupun strength of material. Okay, so factor of safety ni kita boleh tulis in term of yield strength. Tengok in term of yield strength ataupun in term of shear
yield in shear, okay, ataupun shear, yield in shear lah, okay, dalam bentuk shear, ataupun ultimate tensile strength, okay, yield strength, ultimate tensile strength. So dapat juga factor FS ni adalah factor of safety, factor of safety. So dia boleh tulis dalam bentuk yield strength, dia boleh tulis dalam bentuk ultimate tensile strength, okay, ataupun dia boleh tulis dalam bentuk load. Load pun boleh, ni macam ni, safety factor based on load, based on force, okay. So factor of safety factor ni dia boleh tulis dalam bentuk in term of force, ataupun in term of yield strength, ataupun in term of ultimate tensile strength. Okay, so ini analogi, saya bagi analogi saja. So sama juga dengan our case. Okay, untuk our case tadi, okay, NP ni adalah bila kita tulis factor of safety in term of proof strength. Okay, in term of proof strength. Okay, ataupun kita boleh tulis juga factor of safety in term of proof load. Okay, in term of load. Okay, ataupun kita boleh tulis factor of safety in term of separation. Separation ni maksudnya maximum load lah. Maximum load sebelum dia fail lah. Sebelum joint tu fail. Okay. So, NP untuk, NL, okay, equation untuk NL, yang ni ya. Yang ni adalah equation untuk NL. Okay, saya rasa ni ada silap sikit ni kat slide ni. Ni adalah untuk NL. Okay, ni adalah equation yang kita derive based on load. Okay, based on load. Okay, so kalau untuk yang based on stress, kita tulis NP. Okay, so NP equation dia adalah itu bukan equation dia. Equation untuk NP ni. Okay, SPAT. So SPAT divide by SPAT divide by CP plus FI. Itu adalah safety factor based on proof strength. Okay, yang ni adalah safety factor based on proof load. Okay. Okay, satu lagi yang ni. Okay, satu lagi yang ni. Okay, NO, dia guna NO, okay, bukan NS Okay, yang ni NO. Okay, so satu lagi adalah NO based on separation, based on maximum load is given by this equation. Okay, yang ni lah. Yang ni. Okay, so ada 3 jenis safety factor lah. Safety factor. Okay, so saya rasa itu saja. And then example lah. Example ni saya harap you all boleh tengok lah kot sendiri ya. Try tengok dulu. And then kalau tak faham boleh tanya lah. Okay. Okay, setakat tu ada soalan tak? Sebab contoh ni agak panjang. Bulan puasa ni saya habiskan cepat sikit lah. Okay, tak apa. Yang tu you all try tengok, try fahamkan. Kalau tak faham you all boleh tanyalah, tak ada masalah. Alright, setakat tu ada soalan tak? Yes. Nak dapatkan FI yang ni, you boleh guna equation ni. Saya tak masuk pun tadi. Okay, so FI you boleh dapat daripada equation ni. Okay, tengoklah kalau dia non-permanent connection, okay, you guna 0.7 kali dengan FP. Okay, FP ni adalah proof load. Okay, proof load. Okay, ataupun reuse fastener. Okay, reuse fastener lah, maksudnya basically dia adalah non-permanent lah. Maksudnya you boleh guna-guna, you boleh buka, boleh guna lain. Okay, boleh tanggalkan fastener tersebut, betul pasang tempat lain. So untuk yang tu you guna proof load dia adalah 0.7. FI dia adalah 0.7 kali dengan FP. Okay, proof load. Okay, kalau untuk permanent joint, okay, you guna 0.9 FP.
Okay, contohnya revert, revert. Okay, so boleh guna 0.9 FP. Proof load ni apa ya? Proof load ni apa ya? Proof load ni contoh ya, dia adalah stress strain diagram lah ya. P versus V versus displacement. Okay, load versus displacement. Load versus displacement. Okay, so you dapat satu garis lurus and then dia masuk plastik. Okay, yang ini adalah kita panggil sebagai yang maximum load lah. Maximum load. Ini yang berlaku pada separation tu. Okay, separation berlaku kat sini. Okay, so and then yang ini adalah yield. Okay, yield biasanya yield 0.2 lah, 0.2 offset kan, 0.2% strain. Okay, so proof load ni kat sini. Maksudnya sebelum dia pergi kepada non-linear lah. Okay, ini adalah FP. Okay, maksudnya maksimum load sebelum material tersebut masuk kepada plastic region. Maksimum load sebelum material tersebut masuk kepada plastic region. Okay, so you boleh guna equation ni lah. Okay, siapa yang tanya tadi? Boleh tak? Alright. Ada soalan lain? So dia punya FI ni tak sama macam yang tadi lah. Ada satu lagi formula tu. Untuk Yang mana? cari K, ada K dalam formula. Ada K yang mana ni ke? Tak. Yang ni? Ini FI kalau tu, you apply torque, you akan dapat F1, FI kan. And then bila you apply torque yang lain, you akan dapat FI lain lagi. Kalau you apply torque yang berbeza, you dapat FI berbeza. So dia FI ni sentiasa berbeza-beza lah. Okay, tapi bila you nak buat analisis, you mesti nak consider FI yang paling maksimum. Okay, maksudnya bila you nak buat analisis, you nak make sure bolt tersebut tidak fail. Kan, you nak tahu berapa torque maksimum yang you boleh apply. So mestilah FI tu mestilah yang maksimum. Okay, you nak FI maksimum. Maksudnya sebab you nak tahu berapa maksimum torque yang you boleh apply. So FI pun akan jadi maksimum lah. So FI maksimum tu yang ni, equation yang ni. Equation ni untuk analisis. Maksudnya the worst case lah, the worst case. Ini adalah value FI untuk the worst case. Tapi yang relation ni tadi, ini FI boleh jadi any value lah bergantung pada torque. Okay, so okay, macam ni. Yang ni, equation ni, okay, kalau you compare dekat graph ni, so dia boleh jadi kat sini lah, any value kat sini. Bergantung pada torque. Okay, tapi dalam analisis kita nak kita kena consider sebab you nak predict failure and so on kan. So kita kena consider FI yang maksimum lah. Berapa maksimum FI? So FI maksimum dia diberi oleh equation ni. Okay, mestilah dia hanya kita limitkan sebanyak 0.75 FP sahaja. Okay, FP saja. Itu adalah FI. Okay, FP ni apa? FP ni yang ni. Okay, so relation ni adalah maksimum. Berapa kita limitkan FI tu? Okay, berapa kita limitkan FI? Tapi kalau you tak nak predict failure, nak tahu berapa FI tu, dia bergantung kepada torque yang you apply lah. Berapa torque yang you apply, itulah FI dia. Okay, masuk equation dapat FI. Tapi bila kita nak predict failure, kita kena choose choose the value of maximum FI lah. Maximum FI kita ambil 0.75 FP. Okay, boleh tak? Siapa yang tanya tadi? okay, boleh sir. Lepas tu table tu dia ada bagi tak? Table mana? Graph, sorry, table. Graph? Yang ni. Graph ni dia tak bagi, tapi dalam appendix ada. Dalam appendix dia ada proof strength tu. Different material, different proof strength tu ada dalam appendix. Saya tak ingat appendix berapa. Sekejap. Okay, tak apa, kita tengok sama-sama. A31 mungkin. Bukan. Sekejap.
Kita tengok contoh. Tengok contoh. Proof strength. Equation 8 bukan macam-macam. Sekejap 600 ni dapat pada mana? Okay, 1 minit. Table 811. Table 811. Okay, table 811. Bukan dalam appendix. You all semua ada buku ke tak ada ni? Ke soft copy je? Soft copy susah Tak ada Fiz lah. Ha? Tak ada. Susah tau kalau soft copy ni nak buka tutup. Buku saya hard copy pun saya ada juga. Kalau tidak memang susah ni nak refer. Okay, 811 you boleh tengok pada ni graf yang saya tunjuk tadi. Okay, satu lagi adalah 811 untuk cari proof strength dia adalah 811. Yang ni. Okay, you boleh tengok dia punya jenis 89 hingga 811. Table 89 hingga 811. Okay. Contohnya contoh ni lah untuk matrix. Matrix. Contoh kelas 5.8. Okay, contoh kelas 5.8. Okay, kelas 5.8 M5 hingga M24. So dia punya proof strength dia adalah 380. Okay, 380. Ini dia punya yield, ini dia punya ini dia punya ultimate tensile strength, ini dia punya yield. Tapi dia bagi dalam proof strength ni adalah stress ini adalah stress. Proof strength ni adalah stress. So you kena convert dululah. Okay, proof strength ni kita letak sebagai sigma P. So sigma equal to P divide by A. So PP. Okay. So dalam equation tadi mana tadi? Yang ni. FP FP. Nanti you confuse pula. Okay, dia adalah equal to F over A lah. Okay, FP lah. FP. So FP yang you nak cari ni. Bukan stress, tapi dalam table ni stress. Dalam table ni stress. Okay, dia adalah value stress, megapascal adalah stress. Tapi yang you nak cari yang ni, FP. So, kena kena darab dengan area. Yang ni FP. Ni FP ni you kena darab dengan area dulu. Okay, kena darab dengan area. Stress tu you kena darab dengan area baru dapat load. Okay, sebab kita nak cari load kita nak dapatkan load bukan stress. Okay. Okay, yang ni. Yang ni ada. Ni. Ni ada dia punya. So you kena darab dengan area. Okay, area mana nak darab? Area pada thread. Okay, stress area. Stress area kat mana pula? Dekat table 8.1. Kat table 8.1 pula kena pergi untuk dapatkan dia punya area 81. Yang ni. Tensile stress area. Inilah AT. Okay, AT dapat daripada sini. Okay. Macam mana tadi? Dia punya stress equal to F over A kan? Ini FP. So, FP sama dengan sigma kali dengan A. So, yang ni adalah table tadi apa tadi? Table 811 ke apa tadi? Okay, yang ni adalah table 81. Okay, sehingga table 82 lah. Okay, 81 ni untuk matrix. Okay, 82 untuk American punya standard dalam inch. Okay. Itu 811 tadi kita cari tu.
8 table, yes, table 811. Table 89 hingga 811 ya. Table 89 hingga table 811. Ada banyak sikit nak kena table ni. Kalau you guna soft copy, struggle juga. Okay, ni 89. Allahu Akbar. Okay. Ini adalah table 89 sehingga 811 untuk area lah. Untuk tensile area. Nak dapatkan untuk you dapatkan proof load. Okay. Ada soalan lain? Semua. Nak tahu okey ke tak okey, nanti kita tengok quiz ya. Alright, so quiz sampai topik sini lah, sampai lecture hari ni. Okay, saya harap you boleh tengok contoh ni, macam mana dia solve. Okay, and then quite interesting lah. Ini contoh ni dia untuk preservation vessel lah. Okay, preservation is quite interesting lah. Okay, kalau you all boleh tengok macam mana kita analyse lah. Okay, cumanya saya rasa macam ada kesilapan sikit dalam slide ni. Mana yang tadi saya check tadi? Sekejap ya. Hmm, 84. Okay, yang ni saya rasa ada kesilapan sikit. Saya rasa 100 guna 1 meter. Okay. Saya rasa dia sepatutnya guna 100 mm bukan 0.15. Okay. Alright. Yang the rest okay. The rest is okay. Okay, yang ni bukan 0.15 100 sepatutnya. Okay. Ataupun 0.1 meter. Alright, last question. Ada apa-apa soalan sebelum kita stop? Okay, kalau tak ada, itu saja untuk hari ini. Hari Jumaat pukul 3 you boleh terus download soalan quiz daripada Kalam and then terus hantar lah. Okay, kita tak ada kelas lah, hari Jumaat tak ada kelas. Okay, terus buat quiz lah using Kalam. Okay, kalau tak ada soalan itu saja. Okay, selamat berpuasa, selamat bercuti, selamat bercuti. Sorry, Faris? Attendance? Okay, attendance lepasnya. Okay, so yang lain boleh live lah. Okay, terima kasih, selamat bercuti, selamat Hari Raya. Thank you, sir.